Kau gerak. Beda parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua boleh duduk. Ada apa nak buat tu kan? Okey, untuk meeting kali ni saya agak berasa berduka cita lah. Sebab bulan lepas kita alhamdulillah kita dapat sale yang sangat memperasakan, sangat baik. Tapi kenapa bulan ni sale kita jatuh teruk ah? Sangat teruk. Orang kata banyak sangat benda yang berlaku lah bulan ni. Kenapa boleh jadi keadaan yang buruk macam tu? Boleh terangkan tak? Untuk kawanan saya rasa yang tingkat dengan jelantah jumpa daripada kelas mereka inform semua packing burger yang kita pakai adalah terlampau patty dan tak sesuai dengan harga. Apa kata patty tu kita guna aslikan dulu dan jangan saya 50 hingga 100 gram. Kerana patty yang besar lebih berbaloi berbanding dengan patty yang kecil. Semua rasa okey kalau kita ubah patty. Saya kurang setuju dengan pendapat awak tadi. Betul. Sebab pada saya kan, saya tahu yang orang tak berpuas hati dengan produk yang besar. Tapi berdasarkan costing bahan yang saya beli tu mahal tau. Jadi kalau saya pakai dalam kuantiti yang banyak dan still tak mendatangkan untung, risiko tinggi. Jadi saya cadangkan kita kecilkan lagi. Terpaksa. Tapi tuan, bila kita jaga kualiti, bilangan customer yang perhatian kita akan bertambah, safe akan meningkat. Saya kejar profit sekarang ni. Saya kejar untung untuk kepentingan awak semua dan saya sendiri. Untuk gaji awak, untuk apa semua pendapat awak, untuk barang-barang yang saya nak ni. Jadi orang kata bila saya dapat bahan, saya bagi pada awak semua. Jadi saya nak awak semua manfaatkan elok-elok. Saya tetapkan, tadi saya tak setuju, saya tetapkan 50. Jadi ada lagi tak cadangan lain? Berdasarkan pemerhatian saya, kalau soal medis baru, saya suka menurut kerana kita kekurangan pelanggan. Seperti yang saya tahu, baru-baru ni kita punya account tular di media sosial. So perkara ni sedikit sebanyak menjelaskan nama baik perniagaan kita. So kat sini saya cadangkan why not kita gunakan teknologi terkini. Contohnya macam robot dressing cleaner. Saya yakin harganya agak mahal, tapi saya rasa dia cukup berbaloi untuk penggunaan harian kita. Saya nak dengar cadangan lain dulu. Kita tambah satu kali kecil tu. Sebab kita punya kebersihan pun dah macam out sekarang ni. Jadi kita dapat komen ada yang jumpa rambut dalam baju. Dan ada juga yang dapat Saya dengar bila pasal rambut dan dalam burger tu saya jadi terkilat. Sebab rambut dekat makanan ni berpunca bukan daripada supplier, dia berpunca daripada ketua yang individu. Awak tak tengok pekerja awak ke? okey, tapi saya kurang setuju. Saya rasa daripada harapan kita banyak kita nak upgrade kita punya mesin teknologi. Tapi kalau nak upgrade mesin teknologi, saya tak ada masalah. Peruntukan saya boleh bagi. Cuma saya tak setuju. Kenapa rambut boleh ada pada makanan? Kenapa awak tak jaga hygiene tempat awak ke? Saya setuju. Sebab pada pendapat saya, sebabkan berlakunya kes bulan apa pun, saya akan tukar supplier baru. Tapi daripada feedback ni, saya tak puas hati. Kenapa delivery lambat? Saya dah bagi kenderaan yang sangat solid. Orang kata benda baru beli, kenderaan yang baru bukan second hand.
terus saya bagi pada semua cawangan untuk delivery. Kenapa lambat? Diorang nampak, saya rasa mereka nak masak burger tu terlampau banyak. Itu kita perlu menambah bilangan kerja kot. Dia sokong sama kerja tu. Habis tu gaji, macam saya nak bagikan gaji? Gaji tu saya nak kena bagikan betul-betul. Saya nak kena bagikan pada pekerja baru, saya nak kena bagikan pada awak semua yang dah senior tau sekarang ni. Jadi saya kalau ikutkan, saya tak nak buat macam ni, tapi saya terpaksa buat, saya terpaksa potong. Awak setuju tak? Saya tak setuju. Macam mana boleh potong gaji kita orang bos? Saya kena potong. Keuntungan tinggi ke? Keuntungan tinggi. Kalau keuntungan tinggi, kenapa sel dia jatuh? Kalau sel jatuh tak mana keuntungan tinggi. Maaf tapi saya tak setuju. Saya rasa bila kita nak perniagaan kita berkembang, kita kena laburkan sedikit apa-apa untuk upgrade kita punya mesin semua tu. Ini bos, saya cadang. Kalau kita takut sangat kita profit jatuh, puas tambahkan kita punya bantuan. Okey, kita ada bantuan daripada pinjaman marah. Banyak betul lah awak punya. Babi lah bos ni. Menyesal aku dapat bos macam ni. Saya betul. Aku tak tengok benda. Boleh aku keluar? Berhenti. Saya membenci buat jadi. Kerajaan ada ke buat tu? Alah, saya pun kerja sibuk juga. Tak apa, saya tak makan jam meeting. Kalau apa-apa nanti saya akan bincangkan pada meeting depan. Saya tak bagi ke. Okay, dah. Baju surat. Assalamualaikum semua. Salam, tak bagi Wan. Okey, semua duduk. Terima kasih Wan. So, macam mana kerja semua okey? Oh, okey Wan. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, first of all, saya nak ucapkan syabas dan tahniah sebab kalau saya tengok sales bulan lepas still meningkat. Tapi saya tak tahu kenapa sales bulan ni berkurang ya? Ada sesiapa nak bagi reason? Okey, saya rasa berdasarkan apa yang saya dapat, saya dapati bahawa daripada sales kita jatuh sebab yang pertama adalah kita punya media sosial berada dalam keadaan yang tular, di mana berlakunya review yang buruk dan juga kecaman-kecaman yang kita dapat daripada banyak netizen-netizen yang tak suka dengan produk kita. Antara contoh yang saya dapat adalah makanan yang tidak bersih. Antaranya ada yang komplain rambut dekat dalam burger, ada yang roti berkulat. Jadi cadangan saya untuk atasi masalah ini adalah kita upah seseorang untuk memantau perkembangan bahan-bahan makanan kita. Jadi apabila berlaku macam keadaan seperti itu, kita mesti melihat bahawa kita kena pastikan tarikh luput tu betul-betul ditengok dengan betul. Pastikan masak, sebelum masak cek semula, takut-takut ada berlaku kerosakan ke pada roti ataupun daging berada dalam keadaan yang buruk. Jadi apabila kita dapat overcome benda tu, kita boleh tingkatkan sales kita dengan lebih baik dan juga menarik orang untuk makan burger yang kita hidangkan. Terima kasih. Itu saja. Terus penerangan jelas. Ada apa nak tambah lagi? Puan, saya rasa kita boleh menggunakan packaging yang menarik. Sebagai contoh, kita menggunakan dalam packaging kita meletakkan logo yang dapat menarik minat kanak-kanak seperti anime atau so, One Piece, One Punch Man, One Mana dan sebagainya. Korang setuju dengan kita buat packaging? Saya setuju sebab packaging ni dapat menarik perhatian. Terutamanya kita ni tak susi nak tumpukan pada orang dewasa, kita pun nak tumpu pada budak-budak juga. Jadi macam contohnya manau, uping-uping. Jadi kita sediakan set makanan atau set menu untuk mereka lebih minat untuk makan makanan itu. Jadi awak ada pendapat ni? Kalau kita sediakan patty yang kecil yang versi untuk budak, macam contohnya McD. Kan kalau McD kita ada Happy Meals untuk budak. So macam mana kalau kita pun sediakan untuk budak juga? Bagus. Sebab saya rasa untuk packaging pun penting juga. Cik Nisa tambah apa lagi? Kalau saya cadangkan supaya kita libatkan influencer yang terkenal lah supaya dapat menarik pelanggan itu membeli kita punya produk. Jadi Faisal dia tanya. Cuba saya. Kami saya suka dengan dia. Untuk yang influencer, contoh di Cawangan di Kelantan, kita boleh sendiri panggil Khairul Amin untuk kita menjadikan kita punya model dalam burger kita. Saya tak tahu kenapa awak nak minta bagi Khairul Amin. Saya nak tanya.
keadaan sekarang ni dia telah dicalonkan dan dia telah dianugerahkan dalam Gift Award sendiri. Dia pun merupakan model untuk golongan remaja di negeri Kelantan. Saya rasa Investment dia betul pun bagus. tinggi juga kan? Ya. So, aku spesifik dengan idea untuk jemput influencer sebagai kita punya duta ataupun saya rasa betul sesuai untuk tarik pelanggan, especially golongan muda yang mudah tertarik dengan influencer. So, ada apa cara lain selain influencer? Saya rasa sampai di situ saja lah tu. So saya rasa pada pendapat saya, kita boleh tetapkan satu matlamat barulah sebab kita sekarang ni sedang tengah jatuh. Jadi kalau boleh saya daripada apa pendekatan yang dicadangkan oleh rakan-rakan cawangan, rakan-rakan saya yang lain, jadi saya harap pendekatan tu dapat dibuat supaya berlakunya perubahan dalam syarikat itu sendiri. Ini untuk maslahat semua orang. Itu dia saya kata. Saya dapat tambah lagi. Dari segi saiz, dari segi roti, saya bercadang untuk menghasilkan roti yang mempunyai pelbagaian warna. Korang rasa itu okey? Bagus sekali. Saya rasa kalau especially budak-budak, orang akan tertarik dengan warna pink. Ya betul. Bagus. Korang fikir? Dia okey lah. Saya kurang setuju. Sebab pada pendapat saya, bila kita buat painting dengan warna yang berlainan, akan menimbulkan rasa keresahan dan keraguan pada pelanggan untuk beli. Kadang-kadang ada pelanggan yang tak suka, kenapa dia macam akan berasa pelik, kenapa buat burger dengan warna seperti itu. Contohnya kita ambil warna biru, tiba-tiba budak nak makan burger, roti warna biru. Jadi macam, alamak, tak ada orang kan berkulat ke apa kan. Jadi macam tak sesuai. Itulah pendapat saya. Itu saya rasa kita boleh membuat customer boleh membuat pilihan. Betul? So saya rasa untuk meeting kita kali ni itu saja, tak ada orang nak tambah lagi. Tak ada buat, tak ada. Terima kasih. So saya rasa untuk meeting kali ni semua orang buat kerja yang bagus. Saya harap semua orang tambah baik untuk pada masa akan datang untuk direktur juga. And then saya akan buat satu dinner untuk semua orang. Walaupun saya pada bulan ni menurun, tapi saya nak awak semua jadikan dia sebagai satu pembahas semangat. So saya nak kita akan buat pada tahun akan datang. Itu saja. Thank you. Bye. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Puan. Terima kasih, Puan. Dia sampai lambat, Tuan. Puan, Tuan. Saya rasa kita ada masalah dari segi kualiti makanan. Dan berdasarkan feedback yang telah kita orang jumpa, kebanyakan customer memberikan pendapat yang sama, iaitu rasa apabila mereka membeli bagi tidak adalah berlainan dari semasa ke semasa. Untuk atasi masalah ini, saya rasa kita boleh maintain berapa lamakah dan berapakah suhu yang kita pakai untuk membuat setiap menu. Yang lain. Okey, Puan. Okey, Puan. Boleh, Puan. Nanti kalau kita tambah menu boleh. Macam contohnya oblong, fries. Boleh, Puan. Puan. Puan boleh saja. Saya kawan, saya ambil sikit. Kenapa you nampak? Biasalah bos, hujan. Terus. Okey, berdasarkan daripada feedback yang saya dapati bahawa kita ni daripada feedback yang saya ada daripada saya dapat dekat catatan saya tu. Sekarang ni kita ni kekurangan daripada segi kebersihan. Sebab di mana kita ni berlakunya kekurangan pekerja dalam kalangan kita yang menyebabkan dalam contoh sebagai contoh cawangan saya sendiri, di mana kekurangan pekerja menyebabkan berlakunya masalah kebersihan yang sangat kritikal sebenarnya. Sebab kawasan yang kedai saya tu berdekatan dengan kawasan yang kurang strategik, di mana dibuat di antara kawasan perumahan dan juga longkang-longkang. Jadi bau yang tidak menyenangkan akan mungkin merosakkan kualiti burger kita. Jadi kat situ saya perasan yang
banyak pelanggan kurang datang ke cawangan saya sebab berlakunya keadaan seperti itu, sebab dia tak suka dengan keadaan dan kawasan sekeliling di mana tu. Saya cadangkan untuk kita ubah kawasan cawangan saya tu. Boleh tak? Mungkin tak? Dengan cara Saya rasa okey, lebih sesuai kita letak cawangan tu berhampiran dengan stadium sebab bila ada perlawanan bola sepak kita dapat meningkatkan situ. Yang lain? awak ada pendapat? Betul, saya setuju dengan kita. Saya rasa kalau bila kita buat cawangan kita dekat berhampiran dengan stadium, akan ada ramai orang dapat kat sana. So dari situ kita akan dapat sales yang tinggi. Bukan tu je, selain itu kita boleh promote produk kita pada negeri-negeri luar. Ada tak tambah? Kita boleh juga buat contohnya kalau ada event kat sekolah, kita boleh juga datang promote kita punya buku yang budak-budak rasa datang buku tu. Betul. Pada mana saya setuju sebab Puan, okey Puan. Kalau saya terangkan. Okey, jadi saya berdasarkan saya setuju dengan pendapat Ainul tadi bahawa untuk promokan produk kita ke sekolah-sekolah, saya setuju sebab kita dapat meningkatkan kita punya daya rasa yang kepada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak bila mereka dapat pada harga benda yang berpatutan, yang murah dan juga saiz yang mereka suka, jadi kita boleh tetapkan dengan harga yang elok. Jadi pelanggan kita iaitu kanak-kanak akan tertarik untuk beli produk kita dan juga kita dapat menandingi produk-produk lain yang ada yang berjual di sekolah itu. Bagi saya, kalau kita buat dekat sekolah, dia macam kurang meluas. Why not kita buat dekat event dekat ibu kota, dekat Kuala Lumpur ataupun dekat Selangor. Sebab kebanyakan penduduk kat situ memang ramai. And then kat situ mostly orang akan gunakan media sosial. So dari situ kita boleh promote melalui kita mengadakan event-event besar-besaran. Kita boleh jemput influencer, artis. Contohnya food festival lah. Ya, betul. Saya rasa kita boleh juga menjadikan universiti sebagai salah satu market pasaran kita. Sebagai contoh, sekiranya kita melantik di universiti seorang enjin lelaki dan seorang enjin perempuan, bayangkan seorang runner kita mendapat order sebanyak 50 biji. Sekiranya kita melantik ejen di 20 universiti, keuntungan dan jumlah produk kita yang terjual adalah dapat persamaan besar. Okey, Cik Faisal ada kata apa? Saya kata itu tadi di universiti. Tambahan kalau kita boleh tambah di kawasan di Borneo, di Sabah Sarawak. Saya punya kawan rata-rata yang di belah Borneo, maksudnya pun juga merasai di kampung tersebut. Jadi apa kata kita pun tambah cawangan di belah Borneo sana. InsyaAllah kita pun boleh tambahkan lagi kita punya pendapatan. Jadi apa pendapat Puan? Tujuan Puan setuju? Puan dari segi kos untuk Puan setuju? Sudah dah. Saya harap